susah. Dia kata boleh jadi orang tak nak buat. Datang 35 orang kumpulan datang. Dan kita dapat kurangkan lagi lah, tak sampai 100,000 ringgit. Dan kira-kira. Jadi daripada jalan satu batu, kita boleh buat 3 batu. Jadi ini pembaruan. Ini pembaruan. Tengok besok, kontrak-kontrak yang UMNO bagi. Dia bagi bukan secara rundingan. Rundingan ni memang kelam kabut. Yang runding tu yang lain, yang buat kerja pun lain. Dia tukar runding. Dia tiap-tiap hari ada. Di mana menteri dia ada, ke sana menteri dia ada. Menteri besar pun dia datang, tak kenal pun dia peluk menteri besar. Tak kira lah, dia tukar runding dipanggil. Dia dapat hari itu, dia jual pada orang lain. Itu kita kena kurangkan. Kita guna kurangkan dan kita akan bagi terus kepada orang yang membuat. Sebab setiap ringgit duit digunakan ialah duit amanah untuk rakyat. Jadi duit amanah untuk rakyat kita gunakan sebaik-baiknya untuk rakyat. Saya rasa ini yang penting. Itu sebab saya datang malam ni, walaupun saya dapat kesempatan berjumpa dengan masyarakat di sini, meminta supaya ini perubahan. Saya tahu tempat ni dah sokong Parti Islam se-Malaysia. Tak ada sokong, tak apalah. Saya datang ini menambahkan persokongan. Sebab saya tahu kita jangan kecewa lagi. Kita mesti terus memberi sokongan ini supaya kita dapat berjaya. Lepas itu anak-anak kita disekolahkan semua. Di Selangor, masalah yang besar baru-baru ni ialah kerajaan persekutuan Barisan Nasional rasa sekolah agama rakyat ni tak boleh, kita kena mansuhkan. Lepas tu kerana sekolah agama rakyat ni terlalu ramai orang diajar. Sekejap lagi ya, saya akan berhenti tak lama. Dan diajar, dan sekolah agama rakyat ini dia tak dibagi peruntukan. Tinggallah sekolah agama ni. Dan oleh sebab itu kerajaan negeri Selangor telah membagi 6 juta peruntukan untuk sekolah agama rakyat. Jadi walaupun dia sedikit, kita tengok sekarang kita boleh bagi sekolah agama rakyat. Kerana orang jawatan kuasa sekolah agama rakyat ni, saya tanya, bagaimana kita mendapat manfaat yang terbaik daripada kumpulan wang begini? Bukan dia cakap Tan Sri bukan susah. Tan Sri hanya bagi peruntukan untuk barang saja. Yang lain tu kita boleh buat. Dia buatlah. Kita berikan cat, papan dan seterusnya. Dia lakukan. Dan ini menunjukkan sekarang duit yang 6 juta tu nilainya kalau dia betul mengikut kontrak melebihi 12 juta. Jadi apa saya nak katakan di sini ialah inilah peluang kita. Inilah peluang kita sebagai umat untuk menjayakan cita-cita kita. Cita-cita kita supaya kita membina masyarakat kita. Kita tolong-menolong supaya kita dapat membina masyarakat kita. Walaupun ada kalanya sumber kita terhad, tapi keinginan kita untuk menjayakan ini adalah menjadi asas perjuangan kita. Dan terus kita dapat membangunkan negeri. Jadi saya berharaplah ini yang perlu kita lakukan. Akhir sekali saya nak ceritakan ialah tentang pengajaran ilmu hisab dan sains dalam bahasa Inggeris. Sebab sebelum saya masuk keadilan tahun 2003 dan 4, saya juga memperjuangkan tentang memasukkan ini. Sebab saya pernah menjadi guru ilmu hisab dan sains. Dari guru ilmu hisab dan sains, kalaulah saya cakap Inggeris, bukan saja saya hilang anak murid, dia tak tahu langsung bahasa Inggeris. Itu belum dia suka hisab. Kebanyakan anak murid kita kadang-kadang dia tak seronok tentang hisab dan
dan sains. Dia mula tunjuk muka kita dah macam dia tak kenal kita dah. Jadi lepas tu kalaulah saya bercakap Inggeris dengan dia, langsung dia tak kenal. Jadi macam mana pengajaran itu boleh dilakukan? Yang penting, yang berhormat tadi mengatakan, apa akibatnya? Apa akibatnya selepas yang kita lakukan ini? Yang menakutkan ialah kita tidak tahu sekarang. Walaupun ada kalanya markah itu diturun daripada 50% pas jadi 30% boleh pas. Jadi sekarang sampai 15%. Kalau dapat 15% dalam 100 soalan, 15 betul, dah boleh lulus. Itu boleh lulus. Sekarang, walaupun dalam keadaan tersebut 250,000 anak-anak kita yang masuk peperiksaan SPM itu dapat grade 7, 8 dan 9. 250,000 tiap-tiap tahun. 4 tahun 1 juta masyarakat kita yang tidak mempunyai kebolehan dalam sains dan hisab. Apa akan jadi pada guna tenaga kita? 1 juta guna tenaga belia kita yang tak boleh mengira ukuran, yang tak boleh menyemak, nak jadi technician, nak jadi penolong doktor, nak memotong kain, berapa ukurannya semua. Jadi kita telah habis. Itu sebab mereka tak beritahu. Kita sudah kerugian 1 juta guna tenaga yang tidak sangat sukar untuk diajarkan. Dan inilah bencana selain daripada berbilion yang digunakan untuk membeli alat-alat dan seterusnya. Jadi saya rasa untuk menunjukkan rasa kita tidak puas lagi tentang keputusan itu, rasa kita, jangan pula dia kata kita dah ubah sains dan matematik dan nak tolong balik. Jangan. Kita rasa tidak puas hati kita tidak undi UMNO dan Barisan Nasional. Tak payah lagi undi. Jadi oleh sebab itulah saya nak tunjukkan beberapa perkara yang saya telah terangkan tadi, menunjukkan bahawa pilihan kita untuk Pakatan Rakyat memanglah pilihan yang terbaik. Jadi untuk dalam masa ini supaya saya jangan pula dah semua orang dah kena hujan, saya minta maaf lah. Saya memang biasa selalu saya datang hujan. Sebab dulu sebelum saya jadi Menteri Besar, saya kerja di Gatri, saya jaga kebun. Jadi doa saya memang doa hujan. Sebab doa hujan ni sebab kalau hujan kelapa sawit tu lagi besar, jadi lebih banyak duit dah. Jadi saya bila hujan ni saya memang suka hati. Sebab saya bila hujan maknanya pokok akan tumbuh apa semua. Tapi dah jadi Menteri Besar ni tak tahu macam mana nak hari hujan. Jadi itulah sebabnya. Jadi itulah saya haraplah, saya minta, saya datang di sini, kalau ada apa-apa saya tak berhenti mana cakap, tapi kalau nak suruh buat kerja saya kerjalah. Jadi tapi kira duit pun saya boleh, jaga pengurusan pun saya dah biasa, cari pelabur pun saya lakukan. Dan saya berharap, saya sangat-sangat berharap kebenaran untuk Pakatan Rakyat ini memberi rangsangan yang sangat kuat pada kita, yang sangat baik pada kita, kerana kita akan memulakan satu langkah yang terbesar untuk mengubah pentadbiran di negara Malaysia ini. Ini tanggungjawab kita, ini umat yang mesti bersatu supaya kita sama-sama mencipta politik baru di negara Malaysia ini. Itulah saja. Terima kasih banyak. Saya lagi sekali bersyukur kerana dapat mengatakan apa dalam hasrat hati saya, supaya kita dapat bersama-sama memperjuangkan satu perjuangan untuk rakyat. Allahu Akbar. Allah.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.